Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua, terima kasih pada semua yang sempat berada dengan live saya petang ni. Sekejap tuan-tuan sekejap saya nak jemput follower saya ni. Okey. Okey, kita ada siapa kat sini? Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Kita ada Nurul Hazwani, waalaikumsalam. Ain Nur Ain, waalaikumsalam. Norimi, Kis Iman, Azira Ahmad, tadi siapa ni? Selamat petang, Tarbiyah Mawaddah, Siti Kuzaimah, Hazlin Adam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sempat berada dalam live saya petang ni. Tuan-tuan dan perempuan, minta tolong komen dulu sama ada suara saya jelas ke tidak. Dan saya punya gambar jelas ke tidak. Saya bisa minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara saya jelas tak? Jelas, alhamdulillah. Siti Bella Kasidi, terima kasih. Yang penting suara saya jelas, gambar saya pun jelas. Jangan. Okey, terima kasih pada semua. Sekejap, macam mana bertukar? Okey, ada masalah technician. Okey, terima kasih semua yang berada dalam live saya. Macam mana aktiviti you all semua. Hari ni hari ke-7 hari ke-7 PKP. Sedar tak sedar, kita ada 7 hari lagi nak menghabiskan tempoh PKP kita ni. Itu pun kalau tak lanjut lah. Kalau lanjut, wallahualam lah, mungkin bertambah lagi. Tengok kepada jumlah kes kita. So, apa-apa pun saya doakan tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan sihat, di bawah dalam perlindungan dan juga diberikan kesihatan yang baik. Baik, alhamdulillah hari ini saya nak sambung kita punya perkongsian. Macam biasa saya dah setkan, maknanya setiap hari pukul 3 petang during PKP punya time ni, saya akan cuba kongsikan beberapa info dan maklumat yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan ilmu-ilmu dan kekeluargaan dan juga berkaitan dengan guaman syar'i. So hari ini saya nak kongsikan topik berkaitan dengan 3 dokumen yang mana 3 dokumen ni yang melibatkan perkahwinan orang Islam di mahkamah syariah. So di Malaysia ataupun di mahkamah syariah, so ada 3 dokumen. Benda ni nampak macam simple dan kita mungkin kata ramai orang tahu berkaitan dengan dokumen ni. Tapi sebenarnya dokumen ni kalau kita tak betul-betul ikut peraturan ataupun ikut saluran, 3 dokumen ni boleh menyebabkan kita susahlah. Kita akan jadi status kita tu, sama ada perkahwinan, perceraian ataupun rujuk kita tu akan ada jadi isu yang sangat besar kepada kita, especially kalau kita tak betul-betul pegang pada dokumen ni. Okey. Terima kasih pada yang bagi love, bagi like, terima kasih. Terima kasih yang share, alhamdulillah. Terima kasih yang tag kawan-kawan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya suka nak sharekan pagi petang ni berkaitan dengan kita dokumen ni. Kalau kita sebut berkaitan dengan surat nikah, surat cerai, surat rujuk, so dokumen-dokumen ni dikeluarkan oleh pejabat agama. Mana-mana daerah, semua pejabat agama ada dokumen ni. Cuma beza dia, saya nak explain dekat sini. Kalau you all bercerai di mahkamah,
ataupun you buat pengesahan nikah di mahkamah, ataupun tuan-tuan dan puan-puan buat pengesahan rujuk di mahkamah, kita akan pegang 2 dokumen dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan akan pegang 2 dokumen. 1 perintah mahkamah dan 2 surat cerai. Kalau you all bercerai di mahkamah, jangan tertinggal. Ada 2 dokumen yang kena pegang. 1 perintah mahkamah, 1 surat cerai. Kalau rujuk di mahkamah pun buat pengesahan rujuk, 1 perintah mahkamah, 1 surat rujuk. Okey. So kalau you nikah di luar negara sempadan ataupun nikah sedikit, bila buat pernikahan, pengesahan nikah dan mahkamah dah putuskan pernikahan you sah. So you all akan pegang perintah mahkamah dan surat nikah. So perintah mahkamah ni saya tak nak naklah bincang berkaitan dengan perintah mahkamah ni, sebab perintah mahkamah ni dia orang kata straightforward. Cuma dokumen yang dikeluarkan pejabat agama tu, surat nikah, surat rujuk, surat cerai dan surat rujuk. So dalam dokumen ni ada maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nikah tu, surat nikah tu ada bila nikahnya, nikah dengan siapa, nama pengantin, nama perempuan, macam biasalah. Lepas tu tarikh nikah apa semua. Okay, itu satu. Kalau yang berpoligami, dia akan ada 2 surat nikah. Kalau dia kahwin 2 lah surat nikah dia. Kalau kahwin 3 lah surat nikah dia. Okay, itu satu part surat nikah. Kalau surat cerai, dalam dokumen perceraian tu, sama ada perempuan perasan atau tidak, dalam permohonan, dalam surat cerai tu dia akan sebut tarikh nikah, dia akan sebut pernikahan, dia akan sebut perceraian. Tarikh nikah bila, lepas tu dia akan sebut perceraian. Perceraian bila, tarikh cerai bila, dekat mana, dekat luar mahkamah ke, dalam mahkamah ke. Dalam surat cerai ni dia akan sebut, lepas tu dia akan sebut talak berapa, dia akan sebut. Dalam surat cerai tu ada disebut benda tu. So kalau kita dapat surat cerai tu, biasanya kita boleh tahu ni tinggal berapa talak lagi ni. Dalam tu dia ada sebut talak berapa, talak raj'i ke, talak bain ke, boleh rujuk ke tak boleh rujuk ke, talak berapa pun dia tulis dalam tu. Cerai fasah ke, cerai taklik ke, dia tulis dalam tu. So actually dalam surat cerai tu dah complete dah sebenarnya dokumen, maklumat tu. Cuma mungkin kita tak perasan lah, terlepas pandang berkaitan dengan benda tu. Waalaikumsalam Sheila Aziz. Okay, terima kasih yang berada dalam live saya petang ni. Okay. Yang ketiga, selepas perceraian berlaku, akan ada surat cerai. Selepas surat cerai, kita akan ada surat rujuk. Kalau you rujuk balik lah. Kalau yang talak raj'i ada rujuk balik. Okay. Dalam surat rujuk ni, dia ada maklumat perkahwinan, dia ada maklumat perceraian, dan dia ada maklumat rujuk. Dia complete kat situ. Dia ada 3. So kalau rujuk, dia tanya, dia akan sebut dalam tu bila rujuk, kali ke berapa, rujuk dekat mana, dia akan sebut. So kalau kita tengok kepada orang yang bercerai secara talak raj'i, so dia ada surat cerai dan dia ada surat rujuk. Dia ada surat nikah, surat cerai, surat rujuk. Tapi bukan dalam satu masa. Ni saya nak explain dengan tuan-tuan dan puan-puan, maklumat ni bukan dalam satu masa. Bukannya dalam satu masa tu you pegang surat cerai, surat nikah, you pun pegang, sebab dah bercerai you pun pegang surat cerai. Bila dah bercerai nanti you pun pegang surat rujuk balik, surat rujuk. Tak. Kita tak memegang dokumen tu at the same time, pada masa yang sama. Tidak. Dokumen tu bila diganti status dia, dia akan batal. Kalau perempuan dah menikah, dia ada surat nikah. Kemudian katakanlah dah berpisah ataupun bercerai, pejabat agama akan minta balik, bak sini surat nikah tu saya nak batalkan. So dia akan batalkan lah. Koyak ke, batalkan ke rekod dia. So dia akan bagi surat nikah, surat cerai. Macam tu. So dia pulangkan balik surat nikah tu, dia akan bagi surat cerai. Kemudian kata, kita orang dah berbaik balik, dah rujuk balik semula. Okey, buat pengesahan rujuk.
keluar surat rujuk, sebelum keluar, dia minta balik surat cerai tu. Bak sini surat cerai tu, kita orang nak batalkan. So, dia orang pun, pejabat agama pun batal lah surat cerai tu dan serahkan surat rujuk. So, bukan dalam masa yang sama. Kalau pegang dalam masa yang sama, something wrong lah. So, something wrong tak mungkin macam tu. Sebab dalam rekod dia akan sebut satu. Satu orang dia akan pegang satu saja. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat. Boleh faham tak berkaitan dengan dokumen ni? Dokumen ni. Minta tolong komen kalau faham ke laju sangat ke? Boleh dapat Okey, faham. Okey, terima kasih kepada yang komen. Terima kasih yang bagi love, terima kasih yang bagi like. Kis Iman okey, Hazlin Adam okey, faham. Alhamdulillah. Kalau faham okey. Kalau laju bagi tahu, saya akan slowkan sikit. Kalau laju lah. Okey. Okey. Faham. Okey. Cila Aziz okey, faham. Terima kasih. Okey, saya just benda tu, dokumen tu, saya ingat tuan-tuan dan puan-puan pun boleh dapat maklum lah, boleh faham benda tu. Cuma saya nak share beberapa isu yang berlaku. So, kita kena explain benda yang jauh luar sikit, sisi lain sikit. Kalau kita tahu je pasal dokumen ni, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak ada benda masalah lain yang timbul, kita nak kena cerita. Kalau tak, nanti tuan-tuan dan puan-puan, takut tuan-tuan dan puan-puan pula yang terjebak. Okey. Pertama sekali saya nak share, kalau bila perceraian berlaku dalam keadaan fasah ataupun perceraian secara hakam, perceraian secara ta'liq, yang mana perceraian ini tak boleh dirujuk. So, bila tak boleh dirujuk, automatically surat rujuk tak ada. Faham? Setakat ni faham kalau perceraian secara talak bain yang tak boleh dirujuk, surat rujuk tak boleh ada, tak akan ada. Kalau yang talak raji'i saja, yang boleh rujuk saja, nak rujuk balik, rujuk dan dapat surat rujuk. So, kalau yang tak boleh nak rujuk, dia takkan ada surat rujuk. Kalau nak berbaik semula, let's say lah kata masing-masing dah muhasabah, dah berbaik semula, nak berbaik walaupun dah bercerai secara fasah ke secara taklik, tapi mungkin ada masing-masing dah menyesal dan nak berbaik semula. So, mereka perceraian dengan cara begini kena melalui akad nikah semula. Akad nikah yang barulah, akad nikah baru macam dulu-dulu tu lah, macam yang awal-awal nikah tu, dia akan melalui akad nikah yang baru balik. So, dia takkan pegang surat rujuk. So, dia akan pegang surat nikah. Dia akan pegang surat nikah yang baru balik. So, dia boleh jadi surat nikah, surat cerai, surat nikah balik. Sebab dia bercerai dalam keadaan cerai talak bain. So, kalau dia nak berbaik semula, dia kena bernikah baru. So, dia akan pegang surat nikah lah. Dia tak pegang surat rujuk. So, itu satu part yang kita nak cerita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, so kalau ini yang kedua, part yang kedua yang saya suka nak share benda ni. Maksudnya perbincangan dari sisi lain yang tuan-tuan dan puan-puan kalau faham ni, okey lah. Okey, yang kedua, saya suka nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. So, mana-mana orang yang tidak ada surat nikah. Surat nikah tak ada. Maknanya, bila tak ada surat nikah, bermakna tak ada rekod pernikahan di Malaysia. Kalau tak ada surat cerai, bermakna tak ada rekod perceraian di Malaysia. Begitulah juga kalau tak ada surat rujuk, tak adalah rekod rujuk. Okey. So, kalau tak ada surat nikah, bermakna orang tu bujang lah. Bujang ataupun anak dara. So, bila tak ada surat nikah, takkan ada surat cerai. Dan takkan ada surat rujuk. Sebab dia mengikut tu. Dia ikut turutan. Surat nikah,
surat cerai, surat rujuk. So kalau kepala dia tak ada, surat nikah tak ada, macam mana nak datang ceraian tu? Sebab status dalam undang-undang ataupun rekod ni disebut tuan-tuan kalau yang lelaki tu dikira bujang. Kalau perempuan dikira anak dara. So kalau tak ada surat nikah, tak adalah surat rujuk. Tak adalah surat cerai dan tak adalah surat rujuk. Setakat ni boleh faham So kalau atas tu tak ada. So kalau orang tak ada surat nikah, dia tak ada surat cerai. Kalau dia tak boleh nak ada surat cerai lah selepas kalau bercerai. Macam itulah yang kita faham. Kalau orang tu tak daftar pernikahan dia bernikah, contohnya dia kata dia nikah di luar, di sempadan, di Thailand. Kalau dia nikah di Thailand, rekod dia ada di Thailand. Dia tak ada rekod di Malaysia. Ataupun dia kahwin di rumah, ayah dia nikahkan ke, abang dia nikahkan, nikah sindiket. So nikah-nikah ni nikah yang tak berdaftar. Bila nikah di Thailand, nikah tak berdaftar, so you all tak ada rekod di Malaysia. Rekod pernikahan tu tak ada. So bila ada isu nak bercerai, itu saya nak bawa you all tengok benda ni, faham betul-betul. Kalau tak ada rekod pernikahan di Malaysia, macam mana you all nak filekan permohonan perceraian di mahkamah? Sebab nikah tak ada. Bila nikah tak ada, macam mana nak bercerai? Memang you tak berkahwin pun. Itu isu dia. So kita boleh track benda ni dengan dokumen tadi itulah. Ada surat nikah. Surat nikah Malaysia ada. So bolehlah file permohonan perceraian kalau you ada isu ataupun you nak buat aduan. Ada aduan keluarga, nak kaunseling ke apa ke kan. Itulah yang terjadi bila mereka yang bernikah tak mendaftar. Tak ada rekod. Tak ada surat nikah Malaysia. Pegang surat nikah Thailand, surat nikah Indonesia. Dulu ada satu saya buat dulu, surat nikah Afrika lagi. Republic New Guinea. Punya jauh punya nikah kat sana. Pun ada. Waalaikumsalam Farida Ilyas. So mana-mana pernikahan yang berlangsung di luar, tak ada surat nikah Malaysia, tak ada mendaftar sebagai rekod pernikahan di Malaysia. So bila timbul isu nak bercerai, timbul isu nak filekan permohonan perceraian, tak boleh. Sebab pernikahan tak ada. So sebab itu kita selalu war-warkan. Kalau you betul-betul kahwin dekat mana ke, dekat luar ke, pastikan buat pendaftaran, buat pengesahan. Tugas supaya fokus kita tu untuk dapatkan surat nikah Malaysia. Bila you dapat surat nikah Malaysia, rekod you ada dalam negara Malaysia. So senang nak mohon apa, senang. Dah kahwin kan, nak mohon bantuan ke, ataupun nak mohon perceraian ke, nak mohon nafkah ke, itu semua boleh sebab you memang berkahwin. So bayangkan kalau you tak ada surat nikah. So semua benda tu tak menyebelahi kita. Kita tak boleh nak buat benda tu. Nak mohon nafkah pun tak boleh sebab pernikahan tak ada. Sebab surat nikah tak ada. So make sure ada. Nikahlah kat mana pun, balik semula daftarlah. Kalau tak sah, at least kita tahu. Kalau sah, kita dapat surat nikah. Kalau tak sah, kita boleh fikirlah nak stop, tak nak duduk sekali ke, ataupun nak nikah secara betul balik ke, itu terpulang pada you. Cuma isu dia kena ada surat nikah. So itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, saya suka nak sharekan benda ni. Banyak berlaku benda ni. Banyak sangat berlaku. Dan benda ni kita terpaksa explain dan buat balik. Maknanya kalau klien tu datang, timbul isu macam ni, kita nak kena start balik daripada awal untuk bantu. Waalaikumsalam, mencari jannah abadi. Lambat Tak apa, saya pun dah separuh dah ni. Okey. So saya suka nak nasihatkan tuan-tuan dan puan, apa-apa yang berlaku dalam perkahwinan. Apa-apa yang berlaku dalam perkahwinan, status tu kena clear. Kalau nikah ada surat nikah, kalau bercerai ada surat cerai. Kalau
Kalau rujuk, ada surat rujuk. Yang ketiga ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada beberapa keadaan kadang-kadang kita jumpa mereka yang dah berkahwin, kemudian dah bercerai, tapi tak ada surat cerai. Tak ada surat cerai. Contohnya ada mereka yang dah bercerai. Maksudnya kadang-kadang dia datang ke kita, dia buat permohonan perceraian. Dia maklumkan dengan kita lah, sebenarnya dia dah kena cerai banyak kali dah. Lafaz cerai ni dah banyak kali dah. Mungkin dah 2-3, mungkin dah tak ada talak dah pun. Dah habis dah pun talaknya. Tapi masih lagi pegang surat nikah. Sebab itu saya kata status you kena clear. Kalau you ada lafaz cerai, bercerai, cepat-cepat buat. Kita nak tahu. Dengan surat dokumen tu kita tahu. So bila dia tak ada surat cerai, dia masih pegang surat nikah. Tapi dia kata dia dah diceraikan, dia dah tak ada apa-apa dengan suami dia. Dia pun keluar daripada rumah tu sebab dah bercerai katanya. Sebab suami dia dah lafaz cerai banyak kali. Kalau kita tengok lafaz pun memang kita kata ini memang boleh jatuh ni. Kejap talak 3, kejap talak 1. Dia maklumkan dah lafaz cerai banyak kali, tapi dia masih pegang surat nikah. So efek dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila dia keluar daripada rumah, mungkin dia nak minta ataupun dia nak mohon suami dia dah tinggalkan dia, contohlah, ataupun dia dah berpisah lama. Dia nak kahwin baru, tak boleh. Walaupun dia kata dia dah pernah diceraikan, tapi sebab dia pegang surat nikah lagi, so dia masih berstatus isteri orang. So dia tak boleh nak berkahwin baru. So nak kena patah balik, buat balik pengesahan cerai, dapatkan surat cerai, baru boleh kahwin balik. Ambil masa lama. Sebab itu saya suka cakap banyak kali, bila berlaku perceraian, luar mahkamah, kat rumah, cepat-cepat buat pengesahan. Kita nak pastikan benda tu. Okay, status you nak kena firm. Kemudian bila dia keluar daripada rumah, contohnya 5-6 bulan keluar rumah, tiba-tiba suami dia buat aduan pejabat agama, kata dia isteri dia keluar rumah, buat pengesahan, buat tuntutan nusyus pula. Jadi dia datang mahkamah, dia kata saya dah kena cerai. Saya dah cakap dah, suami saya memang dah ceraikan saya banyak kali. Tapi mahkamah rujuk kepada apa? Tengok surat nikah. Surat nikah ada lagi. So, ikut status surat nikah bermakna masih suami isteri. So, sebab itu kes nusyus tu boleh difailkan. Sebab masih suami isteri. Jadi, terpaksa balik buat pengesahan cerai balik. Kan benda tu jadi complicated. Itu part yang biasa kita jumpa. Yang dah cerai banyak kali tapi masih pegang surat nikah. Betul. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan faham boleh faham, boleh tangkap benda tu. So benda ni kalau tak betul-betul buat, memang dia akan jadi huru-hara, kacau bilau dia buatnya. Pegang surat nikah tapi dah bercerai, pegang surat cerai tapi duduk sekali lagi. Macam mana? Itu yang jadi kacau tu. Faham? Okey. Ada keadaan, yang keempat ni, ada keadaan. So kita suka nak share apa yang berlaku pada orang awam ni. Mereka yang tak betul-betul pastikan dokumen tu mengikut status dia. Status dia ni, ini dokumen dia. Status dah bercerai, ini surat cerai dia. Terima kasih yang komen, terima kasih yang bagi love, terima kasih yang bagi like, alhamdulillah. Okey, so kita nak share benda ni supaya ke depan ni mungkin kena pada tuan-tuan dan puan-puan, wallahu a'lam. Minta lah kalau boleh janganlah. Mungkin kena dengan saudara mara kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita. Kita boleh tolong. Ni tak betul ni. Ini tak boleh macam ni. Kau dah bercerai kan? Mana surat cerainya? Tak boleh. Kena explain dengan dia. Ada keadaan mereka yang dah bercerai. Bila dah bercerai, pegang surat cerai. Ini kes yang keempat. Ini saya suka nak share benda tu. Bila dah bercerai, pegang surat cerai.
Bila dah pegang surat cerai, dia pun bawa haluan masing-masing. Ada yang kata mungkin dia duduk sekali dalam tempoh iddah. Dan mereka pun, contohnya suami dia dah lafaz rujuk. Katakan ada yang berlaku macam tu. Yang dah lafaz rujuk. Tapi duk pegang surat cerai juga. Tak buat pengesahan rujuk di mahkamah. Ada dah pegang surat cerai. Tadi pegang surat nikah. Cerai tak daftar. Ini pegang surat cerai. Rujuk pula tak daftar. Tak buat pengesahan rujuk. Peganglah surat cerai tu. Bila berlaku isu bergaduh balik, isteri pun bawa diri keluar daripada rumah. Boleh jadi macam cerita tadi balik. Nak berkahwin. Kalau berkahwin, kita bimbang. Rujuk berkahwin memang boleh sebab dia pegang surat cerai. Dia pergilah pejabat agama, saya nak berkahwin. Ini saya dah bercerai. Tengok bercerai dah lama, dah setahun dah bercerai. Iddah pun dah habis. Dia pun berkahwin. Kalaulah kata ni rujuk tu dengan suami yang lama tu sah, perkahwinan ni terbatal. Kalau suami dia buat aduan, saya dah rujuk dia ni, terbatal. Sebab apa benda tu jadi? Sebab rujuk tak daftar. Sebab you tak pegang surat, you tak gantikan surat cerai tu kepada surat rujuk. Sebab tak daftar. So, kalau nak berkahwin lain, tak boleh. Contohnya dia nak berkahwin. Tiba-tiba suami dia kata, mana boleh, dia masih isteri saya. So, orang kata, macam mana pula isteri awak? Kan dah bercerai, surat cerai dah ada. Memang surat cerai ada, tapi saya dah rujuk dia balik. Selepas 3-4 hari selepas bercerai, kita orang dah rujuk balik, kita orang dah duduk balik, dah ada hubungan kelamin balik. So, kan benda tu cakap, kan benda tu jadi isu. Sebab bila rujuk ada, pergilah buat pengesahan rujuk. Supaya kita nak pastikan status kita tu. Dengan dokumen ni, boleh jadi, boleh memastikan perjalanan perkahwinan kita tu, hidupan kita tu teratur. Status kita firm, kita faham, kita tahu status kita. Tapi bila you tak follow benda ni, so dia akan jadi kacau lah. Dia akan jadi kacau, dia akan jadi gangguan. So, bila berlaku keadaan macam tu, terpaksalah buat pengesahan rujuk balik. Kenalah buat pengesahan rujuk balik. Datang mahkamah balik. Mahkamah cek balik rujuk bila lama dah. 5-6 tahun dulu contohnya. Rujuk balik. So, perkahwinan tu terpaksa dibatalkan. Kalau dia dah kahwin, terpaksa dibatalkan. Kalau rujuk tu sah. Bermakna mereka masih lagi suami isteri. Kalau nak kahwin pun terpaksa tunggu dulu. Kena pastikan status pengantin perempuan ni macam mana. Bini orang ke tidak. Macam mana berjadi bini orang? Sebab dia ada rujuk. Kalau rujuk tak sah, then maknanya dia berstatus janda ataupun dia bukan isteri orang dan bolehlah. Itu dia masalah dia. Okey. Faham Alhamdulillah. Okey, ada satu soalan saya cuba nak baca sini. Kawan saya cakap, laki dia 2-3 kali cakap dengan kawan-kawan lakinya nak ceraikan dia. Pun pernah cakap kat dia nak ceraikan dia, macam mana Doki ceraikan. Tak nak ni lain tau. Nak ni macam kita kata kita nak makan. So saya bagi analogi lah. Kita kata saya nak makan lah. Saya tak makan lagi sebenarnya. Saya nak main bola contohnya. Saya tak main bola lagi. Kalau nak makan kata kita tak makan lagi kan. Kalau nak ni maksudnya benda yang akan datang. Kita nak. Saya nak pakai baju. Tak pakai lagi. Tapi kalau dah pakai baju, saya pakai baju. Saya dah makan, saya dah pakai baju. Itu dia punya analogi dia apa tu ni. Kalau nak ni belum tentu. Belum. Kalau dah tu lain cerita. Okey. Saya menjawablah soalan tu Okey, tuan-tuan dan puan-puan, faham tak situasi ni? Benda ni kalau dokumen ni, sebab itu saya tulis dalam tajuk saya tu. Kalau silap dokumen kita, dokumen yang kita pegang tu menentukan status kita. Silap dokumen ni, silap status kita, kacau bilau dibuatnya. Saya jumpa banyak orang macam ni. Saya jumpa banyak orang yang masih tak bertukar lagi. Masih tak bertukar lagi. Okey. So itu yang saya cakap benda ni jadi isu. Contohnya ada satu keadaan, ni saya suka nak ceritakan ni. Mereka yang dalam keadaan macam ni kan, kita banyak
kita banyak orang kata apa? Sambil saya minum kejap tekak ni. Sangkut. Okey. Tuan dan puan cuba tengok situasi yang kelima ni Ada saya jumpa banyak orang yang mereka dah bercerai. Suami dia tak ke mana perginya, hilang. Seorang dirilah. Kira dia duduk seorang diri, dia dengan anak-anak dia. Dia masih lagi belum bercerai tapi dah ditinggalkan. Dia pun tak buat apa-apa permohonan di mahkamah. Dia pun tak tukar lagi status dia dalam tu. Tak buat permohonan bercerai. Duk pegang surat nikah lagi. Status dia masih lagi isteri orang lah. Walaupun ada surat nikah tu. Tapi suami dia dah tak ada, dah tak ke mana perginya. Dan dia pun ditinggalkan macam tu je. So, dia akan jadi isu bila dia, selalu saya jumpa ni, mereka yang nak mohon bantuan. BRIM lah. Nak mohon bantuan. Dulu ada BRIM. Lepas tu, bantuan zakat lah. Baitumal lah. Ada yang saya jumpalah mereka ni. So, kebanyakan isu yang mereka hadapi ni, mereka tak boleh nak dapat bantuan tu. Sebab mereka masih ada suami. Masih, dia kata, masih dalam tanggungan. Ada orang yang menanggung. So, benda ni, maksudnya bantuan tu kebanyakannya untuk mereka yang ibu tunggal. Untuk yang ibu tunggal dengan anak-anak. So, kita nak kata dia ni tunggal ke tak tunggal, tak boleh. Sebab dia masih ada surat nikah. Itu yang kita kebanyakan jumpa. So, susahlah saya tuan. Selagi saya tak settlekan isu cerai ni, selagi saya tak ada surat cerai tu, saya tak boleh terima bantuan. Bantuan permohonan saya kena tolak. Tapi suami saya tak ke mana-mana perginya. Tak pernah balik dah bertahun dah. Ada 5 tahun, 6 tahun dah. Saya susah ni. Tu saya kata, kena patah balik. Patah balik tu maksudnya kena mulakan balik. Buat permohonan perceraian ke, buat pengesahan perceraian ke kalau dah berlaku lafaz cerai luar mahkamah. So, bila you ada surat cerai, so status you pun berubahlah. Jadi, orang kata apa? Jadi, dia ibu tunggal. Janda contohnya. Janda macam tu. Okey? Faham Setakat ni faham tuan-tuan? Kita bukan nak cerita pasal dokumen tu. Apa dokumen tu? Dokumen tu memanglah kita pun boleh baca. Tapi kisah-kisah orang awam di sebalik orang kata ketidakpatuhan kepada dokumen tu. Itu yang masalah tu. Orang yang kahwin tak ada surat nikah. Orang yang bercerai tak ada surat cerai. Yang dah rujuk tak ada surat rujuk. Hara ni buatnya. Nak kahwin tak boleh. Dah rujuk. Nak kahwin tiba-tiba suami pula kata saya dah rujuk. Sudah. Kacau. Nak kahwin tersangkut. Semua benda tu jadi isu. Bukan tuan-tuan dan perempuan saja yang terlibat tau. Bukan tuan-tuan saja yang terlibat. So, mak bapak yang tak ada surat nikah Malaysia ni, anak-anak dia akan jadi masalah. Ini yang masalah yang paling besar kebanyakan saya jumpa. Banyak kes yang saya, bila anak dia datang, tuan saya nak kahwin. Bila pejabat agama minta surat nikah mak ayah, saya tak boleh nak bagi. So, apa saya nak buat? Saya akan tanya, mak ayah you kahwin tak? Kahwin. Habis tu mana surat nikah dia? Surat nikah tak ada. Kalau tak ada, boleh minta kat pejabat agama. Kata dia orang tak nikah kat pejabat agama. Habis nikah kat mana? Nikah kat kedai. Kita tu masa tu beliau mata kedai. Sebab nikah di tempat-tempat yang asing ni, yang pelik-pelik ni, kita satu benda je kita akan rasa, ini sedikit ni. So, bila you tak ada surat nikah dan you ada anak nak nikah, susah. Panjang nak cerita ni. Kalau nikah di talian macam mana dengan anak, kena buat pengesahan dulu. Selagi you tak ada surat nikah Malaysia, pendaftaran anak you akan sangkut. JPN akan sangkut. Itu saya bagi tahu awal lah. Saya ada soalan tadi. Kalau sekejap daripada tadi mencari jannah abadi tuan, kalau tanya lelaki yang dah berkahwin mengaku bujang ada kerja tu salah. Setakat yang saya tahu tak. Dia tidak semudah itulah.
Tak semudah cakap mengaku bujang jatuh talak, tidaklah. Dia talak ni dia ada sebut perkataan yang tertentu dia. Yang tu. Dan sebab saya orang Indonesia, saya duduk cerai pun tak dapat zakat dan bantuan. Kata tunggu anak berumur 12. Mungkin sebab ada yang mungkin yang fokus kepada dahulukan mungkin warga negara lah. So tuan-tuan dan puan-puan, surat nikah especially bahaya tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Saya suka nak nasihatkan. Kalau you ada surat, ada anak yang you masih pegang surat nikah Thailand. Ada anak tapi you masih pegang surat nikah Thailand, surat nikah negara lain yang tak diiktiraf ataupun tak buat pengesahan di Malaysia. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun yang kahwin tak ada surat nikah ataupun surat nikah palsu, sindiket. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak buat pendaftaran di Malaysia, tak buat pendaftaran nikah, tak buat pengesahan nikah, tak ada surat nikah Malaysia. Bahaya. You bahaya. Kalau anak sepatutnya you tak boleh tidur malam dengan keadaan macam tu. Sebab anak-anak akan terkesan. Kita ada banyak kes. Kita ada banyak file yang anak-anak nak kahwin, tahun ni kahwin, bulan 2 tahun sudah sampai ke sekarang tak kahwin lagi. Sebab apa? Sebab kita orang terpaksa uruskan pernikahan mak dia dulu. Mak dengan ayah dia dulu terpaksa sahkan balik. Sah ke tidak? Sebab kalau nikah dia sah, bapak dia boleh jadi wali. Kalau nikah dia tak sah, bapak dia tak boleh jadi wali. So anak tu kena mohon wali hakim. Jadi pejabat agama nak kena pastikan benda tu dulu. So cara dia macam mana? Daftar nikah dulu. Tengok nikah sah ke tak sah. Jadi bulan 2 tahun bukan tahun 2020, tahun 2019. Ni dah 2021 kan? Tak selesai lagi. Tak nikah lagi pun budak tu. Orang tu tunggu, saya tanya dengan dia sebab saya baik dengan dia. Sebab dia saya simpati, saya kesian kat dia kan. Saya cakap bukan salah you, kata benda ni bukan salah you, tapi bila you nak kahwin, kita terpaksa lalui benda ni. So hopefully pasangan you boleh tunggulah. Saya tanya dengan dia, tunang boleh tunggu tak? So tunang boleh tunggu, saya terpaksa, maknanya saya bagi tahu awal lah, benda ni ambil masa sikit. Advise your tunang you, bagi tahu kata kita akan lalui benda ni pelan-pelan, part by part. So alhamdulillah, maksudnya pernikahan tu, nikah tu diputuskan tak sah, tapi anak tu anak yang boleh dinasabkan. Sebab pernikahan tu ada isu sikit lah, ada benda isu, tapi mahkamah putuskan yang anak tu boleh dinasabkan. So sekarang ni tengah duk proses dekat pejabat agama pula. So dia ambil masa lama. So kalau orang boleh tunggu, tunggulah. Kalau tak boleh tunggu, sebabkan mak ayah nikah tak daftar, tak buat pendaftaran, ambil mudah. So anak-anak, kalau anak tu seorang, kalau anak tu ramai, 3-4 orang anak perempuan, tak ke masalah semua nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah perkongsian yang kita nak bagi tahu. Dokumen ni kena follow. Kalau you tak follow, banyak isu yang timbul sekarang ni, banyak timbul. So kena ada kesedaran benda ni. Sebab kita tak nak kita terpaksa patah sana balik sebabkan kita tak settlekan. Sebab tu apa yang berlaku terus buat. Kalau you nikah, ada surat nikah. Kalau you dah bercerai, ada surat cerai. Kalau you dah rujuk, ada surat rujuk. Sebab benda tu menentukan status you dalam rekod perkahwinan di mahkamah di Malaysia. Kita boleh key nama you, kita dah tahu. You kahwin, pasangan you siapa. Itu senang. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada satu kes dulu pun jadi isu juga. Dia berkahwin, dia dah bercerai dengan dia dia kahwin dengan satu lelaki ni, suami ni kahwin dekat Thailand tak silap saya. Nikah sindiket. Lepas tu bila nikah sindiket, ni cerita panjang sikit je saya nak cerita. Saya nak trigger you all lah. Kenapa benda ni penting. Dia kahwin sindiket, tak daftar. Lepas tu dia bercerai. Katanya dia bercerai lah. Lepas tu dia kahwin baru. Dia kahwin baru masa tu dia guna surat cerai lah. Surat cerai.
surat cerai yang suami pertama. Yang dia kahwin sedikit tu suami kedua. So dia kahwin ketiga ni gunakan surat cerai suami pertama. Suami pertama. Lepas tu nikah sedikit ni ada anak. So bila dia ada anak tu datang daripada mana? Anak tu datang daripada adanya perkahwinan. So anak ni nak daftar, bin terpaksa dibinkan kepada Abdullah. So tapi dia ada perkahwinan kan. So mak ayah ni terpaksa lah buat pengesahan perkahwinan balik. Bila buat pengesahan perkahwinan dan terpaksa lah buat pengesahan perceraian, tapi persoalan dia macam mana dia boleh kahwin yang ketiga? Sebab kan masa tu dia masih dalam perkahwinan lagi. So jadi macam mana dia boleh lulus buat permohonan perkahwinan yang ketiga? Barulah bila saya tanya-tanya dia, barulah dia pecah rahsia. Saya gunakan surat perceraian suami yang pertama, bukan yang ni. Suami yang pertama, so dia status janda lah, padahal dia dah kahwin kat sini. Tu jadi huru-hara dibuatnya. So itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Saya suka nak share benda-benda macam ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tak terjebak. At least sekeliling you faham benda ni. So tak adalah apa-apa. Nampak? Sama saya suka yang Puan Laili Khalid ni beritahu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih dos yang berada dalam live saya. Moga benda ni dapat bagi kesedaran. Kita nak tahu supaya kita terhindar daripada benda-benda yang tak baik di kemudian hari yang boleh menyebabkan kita susah. Okey, moga benda ni jadi panduan kita, kebajikan kita sama-sama, kesedaran kita boleh share dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan saudara mara kita, adik-beradik kita. Kitalah menjadi, orang kata apa? Macam tuan-tuan dan puan-puan dah faham benda ni. Kitalah jadi orang yang sampaikan tu. Aku tahu macam mana nak buat. Korang jangan buat macam ni. Ni. Kitalah. Kalau kita nak arahkan saya mungkin tak boleh nak sampaikan seramai yang mungkin. Tapi bila saya cakap dengan you all, ada 20 orang, 30 orang macam ni, 18 orang yang bersama dengan kita. So 18 orang ni dah faham dah. At least kita dah boleh didik orang ni. So you 18 orang ni dah faham. So 18 orang ni, you all ada circle you, ada pasangan you, ada anak you. So you all boleh cover dia orang ni. Yang ni tak betul. Saya dah tahu ni sebab saya pernah dengar tuan cakap dulu. Yang ni tak betul. So sebab itu kita buat apa yang kita buat sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia di dunia ni adalah orang yang memberi manfaat. Manfaat dari segi ilmu kita, insya-Allah. Mungkin Allah bagi kita kebaikan kat situ. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf jika saya punya perkongsian ni ada yang tak, orang kata apa, terguris ataupun percakapan saya mohon maaf. Saya doakan kita sama-sama dapat ilmu ni. Moga kita dapat bantu orang lain di luar sana. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.